kat sini. Saya ada share dalam grup kan? Slide. Okey, ini dia. Okey, semalam kita lihat tentang penentu. Okey, semalam kita baik, nampak tak skrin yang saya share ni? Nampak. Hello? Nampak, okey. Okey, dah boleh mula rekod dah, Wizwan. Okey ya, semalam kita lihat beberapa perkara berkaitan dengan keanjalan ya. Kita masih lagi dalam topik keanjalan yang pertama. Kita ada 3 jenis keanjalan ya, seperti yang saya sebut sebelum ini. Kita ada 3 jenis keanjalan ya. Keanjalan silang, keanjalan permintaan harga dan keanjalan pendapatan. Okey, keanjalan titik kita abaikan sebab kita tak ada dalam silibus kita. Jadi so hari ni saya nak lihat okey, sekejap. Okey, so hari ni saya nak tunjukkan kepada kamu konsep-konsep ya, keanjalan yang seterusnya, iaitu keanjalan permintaan silang ya. Keanjalan permintaan silang. Mana ni? Okey, ini dia. Okey, ini ya, keanjalan permintaan silang. Okay. Ingat balik masa kita belajar dalam bab 1 dulu, kita ada belajar tentang konsep jenis-jenis barang. Okey. Jenis-jenis barang iaitu salah satunya kita belajar, kita telah bincang tentang konsep barang pengganti dan barang penggenap. Okey, barang pengganti dan barang penggenap. Okay. Dan inilah tujuan kita belajar keanjalan silang. Okey, keanjalan permintaan silang. Okay. Jadi kalau kita lihat dekat sini, simbol dia adalah EXY ataupun biasanya saya selalu guna simbol EC. Okey, E cross. Okey, keanjalan silang. Okey. Kalau dia merujuk EXY ini, kalau dia merujuk kepada EXY ini, merujuk kepada hubungan, merujuk kepada hubungan antara barang X dan barang Y. EXY. So kalau kita lihat di sini, satu konsep keanjalan permintaan silang ialah satu konsep keanjalan permintaan yang mengukur darjah tindak balas. Mengukur darjah tindak balas perubahan kuantiti diminta barang X, akibat daripada perubahan harga barang Y. Kamu juga boleh, konsep definisi ini sama saja dengan keanjalan permintaan harga yang kita belajar sebelum ini, cuma yang bezanya ini. Ini saja yang beza. Harga barang lain. Harga barang Y itu adalah harga barang lain lah maksudnya. Harga barang lain. Jadi kita juga boleh definisikan konsep permintaan keanjalan silang ini sebagai tindak balas ada orang nak masuk ke? Sebagai tindak balas perubahan kuantiti diminta. Kita boleh juga letak di sini sebagai
sesuatu barang, okey, sesuatu barang akibat daripada perubahan harga barang Y ini kita gantikan dengan lain. Okey, boleh juga definisi dia macam tu. Okey, mengukur darjah tindak balas perubahan kuantiti diminta sesuatu barang akibat daripada perubahan harga barang lain. Okey, itu juga boleh dikelaskan sebagai satu contoh definisi keanjalan permintaan silang. Dan rumusnya sama juga dengan yang keanjalan permintaan sebelum ini, cuma yang bezanya kalau atas kuantiti barang X, bawah mesti harga barang lain. Okey, mesti harga barang lain. Kenapa? Sebab kita kita nak lihat apakah hubungan antara barang X dengan barang Y ini. Hubungan dia ada 3 hubungan. Okay, hubungannya sama ada barang penggenap, pengganti, pengganti atau tiada hubungan. Tiada hubungan. 3 bentuk hubungan. Walaupun hubungannya tiada, tapi itu juga kita panggil hubungan. Tapi hubungannya apa? Hubungannya kosong. Maknanya tiada hubungan lah. Kan? So kita nak lihat berdasarkan nilai keanjalan silang ini, berdasarkan nilai keanjalan silang ini, maka kita boleh tentukan hubungan antara dua barang. Okey. Kalau atas kuantiti barang X, bawah mesti harga barang lain. Kalau di bawah harga barang X juga, maka ia adalah keanjalan yang kita belajar seperti biasa sebelum ini. Tetapi kalau keanjalan silang, kuantiti barang lain, harga barang lain. Okey, harga barang lain. Ini adalah formula dia, okey, ataupun rumusnya. Okey. Baik. So kalau kita nak lihat hubungan antara barang X dengan barang Y misalnya, hubungan antara dua jenis barang dapat diketahui sekiranya nilai keanjalan permintaan silang diketahui, okey, sama ada kalaulah kita dapat nilai keanjalan silang itu negatif, maka hubungan antara barang X dan Y tersebut ialah penggenap. Okey, adalah penggenap. Kalau kita dapat, kena ingatlah, yang ini kena ingatlah. Okey. Biasanya saya gunakan penggenap kan, dia ada N kat sini kan. Penggenap saya pun dia kalau penggenap negatif lah. Okey. Kalau penggenap ia adalah negatif. Kan, kena ingat macam tu lah. Negatif. Okey. Kalau positif, ia adalah pengganti. Okey. Dan kalau kosong, dia tiada hubungan. 3 bentuk hubungan ataupun barang X dan barang Y itu tiada kaitan apa-apa. Okey. Maksudnya kalau tiada kaitan, ialah maksud tiada kaitan di sini kalau harga barang X berubah, okey. Harga barang X berubah, kuantiti barang Y tak berubah pun. Kan? Maknanya dia perubahan harga barang X tidak mempengaruhi permintaan ataupun kuantiti diminta barang Y. Okey? Itu maksud dia. Okay? Contohnya kalau kita buat contoh lain lah. Okay? Perubahan harga buku misalnya. Okay? Tidak akan mengubah, perubahan harga buku tidak akan mengubah kuantiti diminta kuantiti diminta rumah misalnya. Kereta misalnya. Okay? Ataupun daging ayam misalnya. Kan? Maknanya tak ada kaitan lah. Antara buku dengan daging ayam. Tak ada kena mengena. Okey. Baik. Contoh. Ini adalah satu contoh pengiraan. Okey. Harga barang X lah. Yang diberi di sini ialah harga barang X. Okey. Jadi tujuan dia di sini, kita nak lihat apakah hubungan antara barang X dengan barang X, barang X dengan barang T, barang X dengan barang U. Itu tujuan dia. Okay, kalau jadual yang diberi macam ni. Kita tak boleh lihat hubungan antara S dengan T, tak boleh. T dengan U pun tak boleh.
S dengan U pun tak boleh kita lihat hubungan. Sebab apa? Sebab kita tidak mempunyai harga barang S. Kita juga tidak mempunyai harga barang T. Barang U pun tak ada harga diberikan. Kan? Jadi kita tak boleh nak hitung hubungan antara barang S, T dan U. Cuma kita nak lihat hubungan antara barang X dengan S, X dengan T, X dengan U sahaja. Okey? Baik. Jadi kalau kita nak tahu hubungan positif atau negatif, sebenarnya kalau kamu boleh faham betul-betul, kan? Hubungan negatif atau positif itu sebenarnya dia berkait dengan arah harga ataupun kuantiti. Contoh, okey. Contoh di sini, kalau kita tunjukkan di sini, ya, alright, sekejap ya. Ada yang nak masuk ke? Saya memang tak nampak ada dekat tu. Ada ya? Okey. Misalnya, kalau kita ambil harga naik daripada 2 pada 3. Kan? So, arahnya adalah meningkat. Harga meningkat. Kan? So, harga meningkat. Kuantiti antara S, T dan U, okay, kuantiti yang mana juga meningkat. Barang T kan? Barang T, iaitu barang T pun meningkat daripada 12 ke 13. So, arah yang sama dua ni, so kita panggil hubungannya adalah positif dan ke arah yang sama. Dan begitu juga jika harga barang X ni turun daripada 3 ke 2, kuantiti diminta barang T juga menurun dari 13 ke 12. Kan? So, ini merujuk kepada hubungan langsung ataupun hubungan yang positif. So, kalau kita kira nilai keanjalan silang, kita akan dapat nilai yang positif. Okey? Nilai yang positif. Kita lihat hubungan. So, positif atau negatif hubungan antara dua barang, kita tengok dia punya arah. Kalau meningkat, sama meningkat, hubungan yang positif. Begitu juga kalau turun, sama menurun, hubungan juga positif. Ya? So, kalau kita kira keanjalan permintaan silang, kita akan dapat positif. So, kita boleh simpulkan barang hubungan antara X dan T ialah pengganti. Kan? Kita boleh buat kesimpulan macam tu. Kan? Okey, sekiranya pula, kan? Sekiranya pula harga barang X ni naik, kan? Harga barang X ni naik, kita lihat pula dengan barang S. Harga barang X naik, permintaan ataupun kuantiti diminta barang S turun daripada 6 ke 4. Betul tak? Ya? Naiklah yang ini walaupun arrow ke bawah, okey. Kita merujuk pada nilai dia. 2 kepada 3 itu harga naik. Tetapi 6 kepada 4 turun. Kan? So kita lihat di sini hubungannya bila harga barang X naik, kuantiti diminta barang S turun. So hubungan yang macam ni ialah hubungan yang negatif. Okey. Hubungan yang negatif. Begitu juga sekiranya yang harga turun, kuantiti naik, hubungan negatif juga kita panggil. Ya. Jika arahnya bertentangan. Ya. Arahnya tidak sehala. So itu hubungan yang negatif. Tak kira sama ada arah yang itu menurun ataupun yang ini meningkat dan sebagainya. Dengan arah yang tidak selari, maka hubungannya negatif. So kita boleh simpulkan hubungan antara barang X dengan barang S ialah penggenap. Okey, ini sekiranya kita tak nak kira lah. Okey. Tapi kalau tanya berapa nilai keanjalan silang, itu kita kena kira lah. Kita kena kira. Baik, so penggenap hubungan antara barang X dan barang S. Okay. Seterusnya pula hubungan dengan barang U pula, kan? Hubungan dengan barang U, kan? Kalau kita lihat harga berubah, sama ada harga naik 2 kepada 3 ataupun harga turun daripada 3 kepada 2, kita lihat barang U ini tak berubah. Kekal 9. Harga berapa sekalipun, harga 2, 9 kuantiti diminta barang U. Harga naik kepada 3, kan? Harga naik kepada 3, barang U
perubahan kuantiti diminta barang U tidak berubah. Iaitu kekal pada 9. Maknanya, barang X, kalau kita kira nilai keanjalan silang, kita akan dapat C-nya sama dengan kosong. So, barang X dan barang U tiada, okay, tidak ada hubungan. Okay. Tidak ada hubungan. Barang X dengan barang U. Okey. Okey, berdasarkan penerangan di bawah ini, berdasarkan jadual di atas, cari nilai keanjalan permintaan silang bagi STU apabila harga barang X mengalami kenaikan daripada 2 kepada 3. Baik, cuba awak kira. Cuba kira berapa nilai keanjalan. Saya bagi masa awak 2 minit. Ambil pensel, ambil kertas, ambil kalkulator. Ya. Cuba kira keanjalan silang STU dengan harga barang X. Berapa nilai dia? Boleh buat sekarang. 2 minit boleh Cuba kira. Last. Boleh tak? Okey, cikgu. Okey, cuba 2 minit, 2 minit. Saya akan tanya secara random. Siapa yang kira dapat berapa? Orang tak takkan nampak kau susah. Orang takkan nampak kau struggle. Okey. Sudah dapat belum? Sudah ke? Berapa nilai dia? Okey, yang pertama sekali, keanjalan silang antara barang X dan barang S. Berapa? Cikgu. Mm-hmm. 1. X dengan S. Okey, X dengan S awak dapat 1 Dapat 1. Jika harga naik kan? Jika harga naik, 4 tolak 6 bahagi dengan 6 bahagi dengan 3 tolak 2 bahagi dengan 2. 1 positif ke negatif? Positif. Positif. Sebab kalau kita lihat hubungan barang S dengan barang X ni, 4 tu harga baru kan. Yang atas tu dapat negatif. Yang bawah dapat positif 0.5. Kan? Kan? Awak dapat negatif 0.66. Siapa ada dapat 0.667? Saya. Okey. Siapa tadi yang bagi tahu 1 tadi? Saya, Cempaka. Cempaka. Okey, Cempaka. Awak silap dekat mana?
check balik. Sebab awak sepatutnya dapat negatif 0.66 ataupun 0.67. Okey, satu lagi saya nak ingatkan awak, ya. Ingat ya, dalam exam sekiranya awak dapat 0.666 semua 6 belakang dia tu, dan awak ambil 2 titik sahaja, okey, rounded 0.67, ya. 0.6. Kalau awak dapat 0.33333, awak dapatkan saja 0.33 sahaja. 2 sahaja. Kalau 0.66666 ambil dapatkan 0.67. Okey. Cempaka, awak silap di mana Cempaka? Awak dapat 1 tu. Awak arah harga ke macam mana? Ataupun awak 6 tolak 4? Saya buat 4 tolak 6. 4 tolak 6. Betul dah kan? 4 tolak 6. Awak akan dapat negatif 2/6 kan? Aha. Okey, negatif 2/6. Jadi, so silapnya di mana? 2 bahagi 6. 0.33 kan? Negatif 0.33. Bahagi dengan 0.5. Tak? Awak akan dapat negatif 0.67 ya. Okey, berapa nilai dia? Yang ini penting. Okey. Berapa nilai dia? 0.67 ke, 0.69 ke, 10 ke awak dapat? Tak penting. Ini untuk keanjalan silang ya. Tak sama dengan keanjalan permintaan harga yang kita kira, yang kita belajar sebelum ini. Yang penting untuk keanjalan silang ini ialah nilai negatif atau positifnya tu. Okey, nilai negatif tu. Okey, kalau di sini awak dapat negatif 0.67. Ni yang pentingnya nilai negatif. Kan? So jadi kita dapat nilai negatif. Negatif inilah yang menunjukkan barang X dengan barang S ini hubungannya adalah penggenap. Okey, hubungannya adalah penggenap. Okey, cuba kira dengan barang T pula. Ya. Jika harga naik. Harga naik berapa nilai dia? Harga naik. T di atas ya. T di atas ya. Sebab kuantiti di atas. 13 tolak 12 bahagi dengan 12. Okey, bahagi dengan perubahan harga. Kita dah kira tadi perubahan harga iaitu 0.5 kan. So tak payah kira banyak kali lah. Kan? 1 bahagi 12. 0.08 ke? 0.08 bahagi dengan 0.5. Berapa? 0.16. Betul tak? Ada yang dapat sama dengan saya? 0.17 ya? 0.17 bukan 16. Ada dapat 0.17? Selain daripada tu ada tak? Dapat. Okey, dapat. Kalau dapat, nilainya positif kan? Awak dapat nilai yang positif. Okay. So, bila awak dapat nilai yang positif, bermaksud barang T dengan barang X, okay, hubungannya adalah pengganti. Okay, hubungannya adalah pengganti. Dan barang U pula, ya, kalau awak kira, okay, kalau awak kira yang di atas tu 9 tolak 9 bahagi dengan 9 kan. Awak akan dapat berapa? Kosong. So, kosong bahagi dengan 0.5, awak akan dapat nilai kosong. Kan? So, bila kosong, barang U dan barang X tidak mempunyai apa-apa hubungan. Okay? Tidak mempunyai apa-apa hubungan. Okay? Jadi, sebenarnya dalam soalan ini, yang penting adalah cara kamu tentukan hubungan. Ini yang kita panggil tafsiran tu, tafsiran nilai. Okey, tafsiran nilai keanjalan. Awak kira tak ada masalah kan? Awak boleh kira. Tapi tafsiran dia tu, apa maksud dia? Apa yang dimaksudkan? So, kena ingat keanjalan silang yang penting adalah nilai negatif, positif atau kosong. Berapa nilai dia tak penting. Ya. Yang penting positif, negatif atau kosong. Itu yang memberi makna kepada
nilai keanjalan permintaan silang. Okey, inilah pengiraan dia lah. Okey. Maksudnya di sini apa? Tafsiran dia yang awak dapat untuk barang S tadi, negatif 0.67 tu, 0.67, awak dapat ini, apa maksud tafsiran dia? Maksudnya ialah kenaikan harga barang X sebanyak 1%, kenaikan. Okey, kenaikan harga barang X sebanyak 1% menyebabkan kuantiti diminta barang X berkurang 0.6%. Okay. Begitu juga kalau awak nak cakap kat sini 100%. Yang ini akan jadi 67%. Okey, macam tu. Tetapi apa peranan nilai negatif kat sini? Peranan ini naik, ini turun. Itu maksud negatif. Okey. Kalau sini turun, sini naik. Itu pun negatif juga. Yang menunjukkan barang X dan barang X dan barang S adalah barang penggenap. Okey, kerana nilai keanjalannya adalah negatif. Okey. Ini adalah contoh barang penggenap lah. Okey, barang penggenap, kereta dengan petrol. Ya. Penggenap lah. Kereta penggenap saya dah bagi tahu sebelum ini maksudnya. Okey, barang penggenap ini ialah barang yang mesti digunakan bersama. Okey, yang mesti digunakan bersama. Tak boleh guna berasingan, mesti guna bersama. So kereta mesti digunakan bersama-sama dengan petrol. Ya? Harga petrol bernilai, okey. Petrol itu dia mempunyai nilai sebab dia ada orang yang ada sesuatu yang menggunakannya. Kereta, lori, kan, kilang-kilang dan sebagainya kan. So menyebabkan hubungan antara kereta dengan petrol itu adalah barang penggenap. Okay. Bila harga kereta mahal, kan, permintaan kereta akan berkurang. So apa kesan terhadap permintaan petrol? Kesannya permintaan terhadap petrol juga akan berkurang lah. Sebab apa? Sebab kereta sudah semakin berkurang. Sebab harga kereta mahal. Kan? Itu maksudnya bila harga kereta naik, kan, harga kereta naik, kuantiti diminta petrol akan turun. Sebab apa? Sebab kenaikan harga kereta ini menyebabkan QD kereta, okey, QD kereta akan jatuh. So bilangan kereta di atas jalan raya akan berkurang, maka permintaan petrol juga akan berkurang. Okey, kalau ada soalan boleh tanya. Ini contoh barang penggenap yang lain, kan? Telefon dan SIM card. Telefon dan SIM card adalah barang pelengkap. Okey, pelengkap penggenap lah. Tanpa SIM, handphone tidak boleh digunakan. Begitu juga telefon. Tanpa telefon, SIM card tidak ada kegunaannya, kan? Itu contoh barang yang paling dekat dengan kamu lah. Okay? Telefon dengan SIM card. Apa lagi penggenap bagi telefon? Kalau telefon tak ada internet, kan? Sama juga kan? Tak ada guna. Sekarang, kalau telefon tak ada internet, memang tak ada kegunaan langsung. Tak? Dulu pada zaman saya berada di universiti, ya, makin kecil telefon, makin hebatlah dia. Kan? Makin kecil telefon yang dia miliki, semakin hebat, makin canggihlah dia. Kan? Makin canggihlah. Makin hebatlah dia kan. Tapi sekarang, wah, telefon kan. Makin besar telefon. Maksudnya, telefon sekarang, sebab itulah, syarikat pengeluar telefon, dia melakukan kerjasama dengan syarikat-syarikat penyedia kemudahan internet. Macam Celcom kan. Awak nak pakai telefon canggih, awak boleh beli telefon canggih, iPhone contohnya, dengan syarat kamu melanggan dengan Celcom. Nampak tak? Celcom telah bekerjasama dengan pengeluar telefon untuk melariskan jualan. Bayar sebanyak 200 sebulan selama 3 tahun,
kan. Contoh, selama 3 tahun telefon itu akan menjadi milik anda dengan syarat kamu perlu melanggan perkhidmatan Celcom selama tempoh 3 tahun tersebut. Dan itu contoh. Ya. Okey, baranti pula. Kan, baranti awak dapat tadi 0.17 kan. Ini dia. 0.17. Ya. Kenaikan harga baranti sebanyak kenaikan harga barang X ni. Barang X ni ya. Barang X ya, sorry. Ini salah ni. X. Okay. Harga yang diberi adalah X. Kenaikan harga barang X 1% menyebabkan kuantiti diminta barang S meningkat. So, kenaikan. Kan, sebab kita dapat nilai yang positif. 0.17 itu positif. Kenaikan dan naik. Sama-sama naik. So, sudah pastilah positif. Kan? Sama-sama naik. Sama ada sama-sama naik, positif. Sama-sama turun pun positif. Yang menjadi negatifnya, yang itu naik, yang ini turun. Yang itu turun, yang ini naik. Itu yang menjadi negatif. Kan? Oleh itu, barang X dan barang S adalah barang penggenap. Kan? Barang penggenap kerana nilai keanjalannya adalah positif. Ya? Ini tafsiran dia ni. This is very important sebenarnya. Awak boleh tafsirkan. Okay? Ini level tertinggi dalam awak belajar tentang konsep keanjalan, iaitu awak tahu cara mentafsirkan. Ya, awak tahu cara untuk mentafsirkan nilai keanjalan. Ya? Okey. Okey, ini adalah contoh barang pengganti. Okey, barang pengganti. Salah ni ya. Sorry. Ini adalah pengganti. Awak tak tegur pun saya kesilapan. Awak fokus ke tak ni? Okay. Ini adalah penggenap ya. Pengganti. Alamak. Ini bukan penggenap ya. Ini adalah pengganti. Okay. Pengganti. Sebab apa? Sebab nilai keanjalannya adalah positif. Kan? Penggenap tu salah. Penggenap ialah negatif. Okay. Dan ini adalah contoh barang pengganti lah. Okay. Contoh barang pengganti. Okay. Komputer dan komputer meja, desktop dan komputer riba. Kan, laptop. Desktop dengan laptop ialah barang pengganti. Kan, kalau tak ada laptop, awak boleh guna desktop. Kan, bila harga komputer riba jatuh, kan, ini maksud dia. Bila harga komputer riba jatuh ataupun harga laptop jatuh, permintaan terhadap komputer meja ataupun desktop akan berkurang. Sebab apa? Sebab ramai orang akan beralih kepada laptop lah. Kan? Sekurang menggunakan desktop yang besar dan berat itu kan. Laptop dia kecil, nipis dan boleh bangga-bangga lagi kan. Dia nama apa laptop? Kan? Nama Kismi contoh kan. Redmi kan. Redmi, Xiaomi, Acer kan. So bila harga komputer riba jatuh kan, permintaan terhadap komputer meja ataupun desktop akan berkurangan. Sebab apa? Sebab kejatuhan harga laptop ini akan menyebabkan orang akan beralih kepada laptop dan permintaan terhadap desktop akan jatuh. Kan? Sebab kegunaan barang pengganti ini maksudnya barang masuk barang pengganti ialah barang apa? Barang yang boleh, okay, barang yang boleh menggantikan, okay, yang menggantikan fungsi, okay, barang lain. Itu maksud dia, barang pengganti kan. Kalau tak ada laptop tapi desktop ada, boleh menjalankan kerja dengan mudah, boleh juga kan. Tak ada masalah pun. Janji fungsi dia sama. Dua barang ini mempunyai fungsi yang sama. Okey. Manakala permintaan terhadap komputer riba akan meningkat. Ini kesan dia. Permintaan terhadap komputer riba akan meningkat. Sebab apa? Sebab kejatuhan harga komputer riba tadi kan. Ini yang kita panggil faktor harga barang lain ni kan.
Ini yang kita panggil faktor harga barang lain. Kebetulan kita ada kat sini. Saya akan tunjukkan. Kan? Kalaulah kita lukis kelok, kan? Kalaulah kita lukis kelok desktop, kan? Ini adalah kelok permintaan bagi desktop, kan? Ini harga dia P, kan? Kuantiti yang diminta ialah Q, kan? Ini D, ini D. Ini adalah harga desktop. Ini adalah kuantiti desktop. Okey, komputer meja. Okey, komputer meja. Jadi sekarang harga desktop komputer meja tidak berubah. Ya, harga komputer meja tidak berubah. Tetapi kenapa permintaan terhadap komputer meja berkurang? Kan? Kenapa harga komputer meja tidak berkurang ataupun meningkat, tetapi permintaannya berkurang? Itu keloknya beralih ke kiri. Berkurang. Katakan berkurang kepada Q1. Harga dia tetap DP. Ini yang kita panggil faktor harga barang lain. Barang lain tu barang apa? Barang desktop, laptop ni lah. Kan? Laptop itu yang kacau permintaan terhadap komputer desktop. Kan? Itu maksud dia. Harga barang lain. So kita lihat kat sini, barang pengganti dalam pasaran sebenarnya banyak tau. Okay, barang pengganti dalam pasaran ini sebenarnya banyak. Okay. Contoh, ubat gigi. Kita ada Dali. Kita ada Colgate. Kita ada Safi. Apa lagi? Black and white. Apa? Apa? Ubat gigi apa tu? Pearl White. Apa? Pearl White? Pearl White kan? Ubat gigi macam-macam. Kan? Kita ada Sensodyne, kan? Macam-macam. Itu semua pengganti tau. Sebab apa pengganti? Sebab semua jenama itu mempunyai fungsi yang sama. Semuanya mempunyai fungsi yang sama. Berus gigi pun sama. Kita ada Dali pun ada, Colgate pun ada. Sensodyne ada jenama berus gigi dia. Kan? Kita ada Morning Kiss pun ada. Kan? Macam-macam jenama. Kan? Masing-masing boleh menggantikan fungsi barang lain. Yang boleh menggantikan fungsi barang lain. Itu maksud dia mempunyai fungsi yang sama. Apa lagi barang pengganti? Kereta. Ada kawan kamu semalam, dia bagi satu soalan dekat saya. Saya tak jawab lagi. Sebab apa? Sebab kita belum belajar. Hari ini kita belajar. Antara kereta import dengan kereta tempatan. Itu pun pengganti. Okey? Itu juga pengganti. Saya tunjuk dekat sini. Ya, sebagai contoh. Manulah. Okey. Saya ada kat sini. Saya letak dalam grup dah tadi. Ini. Ini ya. Nampak tak? Nampak? Halo? Nampak cikgu. Okey, nampak ya? Baik. Cuba tengok soalan ni. Cukai import menyebabkan harga kereta import. Dia ambil gambar, dia crop, dia punya crop dia tu. Oh, memang crop betul lah. Kan? Sampai tak nampak tu. Cukai import menyebabkan harga kereta import naik sebanyak 20%. Okey. 20%. Harga kereta import. Okey, kereta import naik 20%. Akibatnya permintaan terhadap kereta tempatan meningkat. Daripada 20,000 unit kepada 35,000 unit. Berapa keanjalan permintaan silang? Kan? Itulah maksud dia. So, yang berada di atas ini perlulah kuantiti. Dan yang berada di bawah adalah harga kereta import. Harga kereta import. So, kat sini kita boleh kira lah. Kan? Kita boleh kira. Macam mana kita nak kira? Iaitu 35K kuantiti baru kan, 35K tolak 20K bahagi dengan 20K darab 100. Berapa? Cuba kira. Berapa peratus? 15K kan. 15K bagi 20. Okey.
0.75. Okey, 0.75 darab 100. Okey, darab 100. 75% kan? Okey, 75% positif. Kan? Positif ke negatif? Positif lah. Positif. Okey, positif. Baik, positif ya. Kita dapat nilai yang positif. Positif berapa? Positif 75%. So 75 bahagi dengan peratus perubahan harga dia sudah bagi. Okey, peratus perubahan harga sudah bagi. Kan? Tapi sekejap. Saya terlindung ni. Okey. Kita kira tadi 75% kan. Okey, kuantiti perubahan peratus perubahan kuantiti kereta import ialah positif 75% bahagi dengan peratus perubahan harga kereta import. Tak payah kira, dia dah bagi dah 20% tetapi naik. Kan? So naik dan kereta tempatan pun meningkat. Kan? So positif lah. Kan? Positif. Ya, ini naik kan. Jadi 75% bahagi dengan 20%. Berapa? Berapa? 75. 3.75. Berapa? 3.75. Betul. 3.75 positif kan? Positif. Okey, positif. So jawapannya apa tu yang bagi soalan dekat saya? Awak punya crop tak nak bagi saya tengok jawapan kan? Berapa jawapan dia? A, B, A dan C tu salah lah. Antara B dan C lah. B dan D kat bawah tu. Kan? Ada tak pilihan jawapan dia 3.75? Ada tak? Ada tak? Mana owner dia? Ada. Ada? Ada ya? C ke D? B ke D? Ini. Ini dia bagi yang baru ni kat sini ni. Kan? Ni. Jawapannya adalah donkey lah kan. Donkey 3.75. Yang pentingnya adalah positif. Itu yang penting sebenarnya. Ya. Positif tu yang penting. Ya. Tak kira nilai dia berapa. Tak sama dengan keanjalan permintaan yang kita belajar sebelum ini ya. Nilainya penting. Yang kita belajar sebelum ini ya, kalau 0 hingga 1 kan tidak anjal kan. 1 lebih daripada 1 ya. 0 hingga 0.99 tidak anjal. Kan kalau 1 anjal 1. Kalau lebih dari 1 kan, lebih dari 1 anjal kan. Dan nilai negatif ke positif ke tidak memainkan peranan. Ya. Itu dalam keanjalan sebelum ini. Ini keanjalan silang nilai positif atau negatif itu yang penting. Okay. Nilai positif atau negatif itu yang penting. Okey, ini adalah barang U pula kan. Barang U kan yang 9 tadi ya, kita dapat kosong. Maknanya kenaikan harga barang X sebanyak 1% menyebabkan kuantiti diminta barang U tidak berubah, kekal pada 9. Oleh itu barang X dan barang S adalah barang tidak berkait. Ya, sebab nilai keanjalan silangnya adalah kosong. Okey, kosong. Ini contoh barang yang tidak berkait lah. Okey, kereta dengan roti kan. Kereta dengan roti ada kaitan tak? Tak ada. Mana ada. Kan mesti awak cuba nak kaitkan, betul tak? Kalau kereta tak ada kereta, maksud di sini ialah adakah kereta itu tidak boleh berfungsi jika tak ada roti? Itu maksud dia, kaitan tu di situ kan. Adakah roti itu tidak boleh berfungsi sebagai roti jika tak ada kereta? Kan? Itu persoalannya. Boleh kan? Masih boleh berfungsi. So tak ada kaitan lah. Kan? Kereta dengan roti ialah tiada kaitan. Kereta dan roti ialah barang tidak berkait. Okay? Harga kereta naik. Okay? Walaupun harga kereta naik ataupun turun,
tidak akan memberi apa-apa kesan kepada permintaan roti. Ya. Lain dah kalau margarin ke, kan, gandum ke, itu lain cerita. Kan? Ini kereta dengan roti. Ya. Okey. Baik, ada soalan tak setakat ni kelas? Ada soalan tak? Hello? Tak ada cikgu. Tak ada kan? Okey, so kalau tak ada, saya rasa itu sajalah kelas kita untuk hari ini. Ya. Esok kelas kita pukul apa esok? Esok tak ada. Esok tak ada Kak Anjala permintaan pendapatan tu kita next class lah ya. Okey, kalau tak ada soalan, itu saja hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Terima kasih cikgu.